Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum Tania. Tadi saya dah share dah gambar yang menanti kehadiran saya. Tahniah. Tapi apapun pun yang lain walaupun tak seawal kawan yang saya share gambar dalam grup tadi. Siapa tadi? Mari kita tengok siapa yang terawal tadi. Yang terawal masuk, tunggu saya depan pintu. Siapa ya orangnya? Saya share gambar kat mana tadi? Saya tak share kat korang. Saya pergi Ayu. tak, saya pergi ambil gambar tu daripada galeri, tapi satu saya masuk kat diri saya balik. Okey, so insan-insannya ialah siapa ni? Yang berbaris tadi, Nur Fatini, Muhammad Adam, Yasmin Umaira, Nurin Atira dan Nur Mirza. Nampaknya setiap kelas ada wakil kan? 5B je tak ada Mirza 5D kan? Nurin Atira. Okey, 5B tak ada wakil. Okey, tak apalah. So, tahniah. Ni berapa orang ni? 1, 2, 3, 4, 5 yang menanti kehadiran saya tadi. Okey, yang lain alhamdulillah tahniah walaupun di malam minggu. Okey, kamu 37 orang. Masih lebih daripada separuh. Tahniah. Jadi bukan memang dah memang dah ramai lah ni. Hampir 3/4. Betul tak? Kan? Kita ada 50 orang. Okay, so saya ucapkan tahniah. Jadi kita akan mulakan kita punya kelas hari ini. Okay, jadi kita akan buat dekat sini. Kita akan mulakan dengan bab 2 hari ni. Okay, bab 2 iaitu tajuk kuadratik. Okay, tajuk kuadratik. Tengoklah slip gaji hari tu. Pergi tanya kejap. Okay, jadi okey, kejap ya. Sepatutnya, hari ni campur kan? Ada 105 orang. Ada 105 orang. Kena check kat sana sendiri. Suruh dia tengok. Dia tak boleh main letak. Okey, jadi okey, kejap. Dia nanti. So, malam ni kita akan buat tajuk kuadratik. Okey, tajuk kuadratik. So, kita tengok. Okey, jadi apa yang awak akan tengok dalam sini ialah kita akan tengok tajuk kuadratik di mana ini dia. Fungsi kuadratik. Kalau dulu dia ada dua. Satu fungsi kuadratik, satu adalah persamaan kuadratik. Quadratic equation and quadratic function. Quadratic equation and quadratic function. Cuma sekarang dia dah himpunkan jadi satu, dia jadi fungsi kuadratik iaitu quadratic function lah. Okey, jadi kalau kita tengok apa yang dimasukkan dengan function dengan equation. Equation persamaan, dia akan jadi, tapi sebenarnya dia sama je lah. Awak akan belajar kat sini adalah type of roots iaitu jenis punca. Kamu akan belajar pasal bentukan persamaan. Kamu akan belajar pasal lakaran graf semua. Okey, so sebelum kita mulakan semua tu, kita akan mulakan dengan bacaan doa seperti biasa. Hari ni saya nak baca Haziq. Ataupun saya nak budak 5B ada tak? 5B? Siapa 5B volunteer seorang baca doa? 5B. Siapa 5B? Tak ada. Okey, Naim. Baca doa Naim. Naim baru masuk kan? Naim? Ya. Baca doa Naim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma ftah hikmataka wa yusur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Okey. Ish. Okey. So kita akan mulakan. Dah. Okey. Okey, nampak tak? Nampak tak? Nampak. Okey kejap Sebab itulah sekarang ni dia Google Meet dia tak boleh buat auto admit.
Kan? Betul tak? Siapa perasan? Tapi Yes. kita orang kan subjek macam bahasa Arab ke apa, kita orang tak payah minta request pun. Boleh masuk je terus. Yelah, boleh masuk tapi bukan orang tu yang host dia memang kena admit kan? Tak. Habis? Yang host tak masuk lagi pun kita orang boleh masuk. Bahasa Arab. MOE lah. Yelah, saya punya pun MOE. Tapi memang pun diorang cakap macam tu. Tapi sekarang ni, kan selalu ada setting yang auto admit kat atas warna kuning. Saya punya ni dah hilang dah sekarang, yang itu. Lepas tu, hari tu, awak perasan tak? Dekat kelas mana saya nak buat auto admit, dia tulis kat situ, sekarang diorang tak bagi dah untuk auto admit. Manage extension saya rasa. Korang nampak tak sekarang yang saya ni? Nampak? Kita tengok. Ni nampak Awak nampak tak sini? Hari tu ni tak. Nampak tak? Tu. Kan dia kata new version, dia kata kat ni, dia kata auto admit for Google Meet has been disabled because they requires additional permission. Sebab biasanya ni kita boleh klik ke sini. Lepas tu kan dia kena ubah lagi ni. Ke ni. Ni apa ni? Read and change your data on meetgoogle.com. Ke? Tapi saya tak try lagi lah untuk Google sebab hari tu. Ni nampak tak lambang ni? Ni kan? Ni hari tu ada dekat atas ni. Sekarang dia dah hilang. Ke kena tekan apa-apa? Allow in private ni ke? Cuba cikgu call. Call? Aku tumbuk juga Ikmal. Ke tekan yang ni ke? Allow in apa ni? In apa ni? In LN. Apa ni? In juga ke ni? Okey, tak apalah. Nanti saya godi-godi. Okey. So, kita akan teruskan. Dalam tu ada hari tu dah share. Okey, sekejap Okey, tengok sini dulu Awak tengok-tengok ni sekejap. Kejap, saya ada benda nak. Kejap. Tengok ni sekejap Nampak ni? Nak sekarang ke? Sekejap ya. Ni anak saya ni tiba-tiba lah diorang minta data lah. Okey, ni tajuk fungsi kuadratik. Okey, awak tengok. Okey, sebenarnya ini semua bahan-bahan yang ada di dalam modul. Okey, modul Sabah. Okey, tapi saya akan share juga modul ni kat korang. Okey, jadi kalau awak tengok dekat sini, dia kata diberi bahawa negatif 1 ialah 1 daripada punca. Okey, ini soalan SPM 2008. Okey, try buat nombor 1, 2 dan 3 sekejap. 1, 2 dan 3. Okey, cuba buat sekejap boleh tak? Boleh? Okey. Okey, cuba buat sekejap. Mikael, ambil air kosong sekejap, Mikael. Tak sini. Kita ada budak India ke? Sekolah kita?
Adalah cikgu ramai. Budak Ahmad ada? Ada. Kelas 5B. Oh, iya ke? Oh. Cikgu, soalan. Ada nasi, ada Naufal lah, Naufal. Ngigau lah pula ya. Perasaan macam orang tengah buat. Tu Yasmin. Tengok dekat dalam grup. Klik je lah. Awak tak klik lagi macam mana nak tengok? Buka dulu. Buka dulu baru. Buka dulu. Okey. Tengok kat situ. Dia ada tulis jumlah pendapatan tu. Alhamdulillah. Dapat minum air kosong. Okey dah. Dapat? Okey? Dapat. Okey. Okey. Cuba cerita sikit apa yang kamu kena buat dekat sini. Anda nampak tak? Dahlia Cinta nak masuk, saya kena tekan admit. Kenapa Maksudnya boleh setting juga kot nanti katnya Okey, ni. Okey, apa maksudnya ni? Dia kata negatif 1 adalah satu daripada punca. Apa maksudnya? Cerita-cerita. Cepatlah. X negatif 1. Ya, X tu nilai dia negatif 1. Masukkan saja negatif 1 dalam X, dapatlah awak punya P. Okey? Ada tak yang tak dapat nombor 1 ni? Semua dapat Okey. Kalau tak dapat awak angkat tangan. Nombor 2 diberi negatif 7 pun sama. Okey, masukkan saja. Dapatlah jawapan di situ. Okey, then dia kata jika negatif 3/2 ialah satu daripada punca. Awak tengok masih sama. Okey. Kat sini cuma dia kata nilai P. Dah dapat nilai P, maksudnya you masukkan dulu ni dalam nilai X. Dapatlah awak punya P. Lepas tu dia kata cari punca satu lagi bagi persamaan ini. Maksudnya setelah kamu dapat nilai P, persamaan ini kamu susun jadikan persamaan kuadratik, awak kena cari X. X awak nanti, okey cuba P-nya dapat berapa? Soalan nombor 3 ni P-nya dapat berapa? 2. Okey, you dapat P-nya 2. So dekat sini kamu akan dapat 2X kuasa 2. Iklan. Okey, 2X kuasa 2. Okey, tolak 7X, tolak 8, tolak 2X. Jadi awak akan dapat jawapannya di sini adalah 2X kuasa 2. Besarnya. 2X kuasa 2. Okey, so you dapat selepas kita dapat P tu, jadi kita buat sini 2X kuasa 2 tolak dengan 7X tolak 18 tolak 2X sama dengan 0. Maka you susun, you dapatlah 2X kuasa 2 tolak 9X tolak 18 sama dengan 0. You tekan kalkulator EQN. Dapat apa jawapan X? 6. 6 dengan? Negatif 3/2. Okey, 6 dengan negatif 3/2. Jadi dekat sini X tolak 6. Sini adalah 2X tambah 3 sama dengan 0. So bila kita semak, yes betul you dapat markah untuk sini. Soalan jangan tinggalkan macam ni sebab soalan tanya punca yang satu lagi. Kamu tak boleh letakkan dalam keadaan sebaris macam ni. So kena last X sama dengan 6. Barulah kamu menjawab. Jadi kamu tahu bahawa yang dia minta jawapannya adalah X sama dengan 6. Sebab negatif 3/2 dah diberi dalam soalan. Okay? So itu untuk yang soalan ini. Okay, next kita teruskan. Okay. Bisa jadi besar. Okay. Kita tengok dekat sini. Dia kata jika P tolak 1, Q tambah 2 ialah punca-punca bagi persamaan kuadratik. Cari nilai yang mungkin bagi P dengan Q. Okey. Jadi dekat sini kalau awak ingat nak membentuk persamaan kuadratik, kamu kena tahu iaitu X kuasa 2 minus sum of root X plus
product of root equals to 0. Ataupun dia dikenali juga X kuasa 2 tolak hasil tambah punca X. Okey, tambah dengan hasil darab punca sama dengan kosong. Okey, jadi dekat sini kalau awak tengok, first step kamu kena kenal pasti manakah hasil tambah, manakah hasil darab kamu. Hasil tambah dan hasil darab. Okey, sebenarnya dia ada formula untuk mencari hasil tambah. Formula dia adalah negatif B per A. Okey, sebab saya tak berapa suka pelajar menghafal formula. Saya takut kamu lupa. Sebab dia ada dua. Satu negatif B per A untuk sum of root. Untuk produk adalah C per A. Jadi saya takut kamu tersilap. Okey, Azan. Buat dulu nombor 4 ni. Kalau boleh gerak, buat nombor 4. Soalan. Sekejap. Saya. Sekejap. Sorry.
Okey, boleh? Boleh. Boleh. Okey. Jadi, apa yang kamu buat dekat sini? Kalau tengok soalan ni mudah dah. Okey, apa yang saya biasa sarankan, saya suruh kamu buat sebab kita tak guna formula. Saya kata, apa? Step yang mula-mula saya cakap apa? Persamaan tu. Apa nak buat dengan dengan soalan tu? A mesti positif 1. Ya, A-nya mesti bernilai 1. Tak payah cakap pasal lah, Dul. Okey, A-nya bernilai 1. Tak kisahlah apa pun A dia bagi, kamu mesti jadikan A kepada 1. Tapi dalam kes soalan ini dah mudah sebab A-nya dah 1. Lepas tu awak tengok. Formula dia X kuasa 2 tolak. Dekat sini tambah. Jadi nak senang, sum of root akan terbalik daripada apa-apa tanda yang ada pada persamaan ini. Dalam persamaan ini, dia positif 5. Bermakna sum kita akan jadi negatif 5. Manakala produk, kamu ambillah apa-apa saja nilai yang ada. Dalam kes soalan ini mudah sebab A-nya dah jadi 1. Bila A-nya 1, so tinggal sum of root akan opposite daripada nilai dekat situ. Jadi dia ialah negatif 5. Apakah sum? Sum adalah hasil tambah. Hasil tambah maka dia akan jadi P tolak 1 tambah Q tambah 2. Satu lagi adalah produk. Apa dia produk? Ambil saja kat situ sebab A-nya dah 1. 4 sama dengan P tolak 1 darab dengan Q tambah 2. Dan kamu selesaikan. Gunakan persamaan serentak. Jadi nak mudah, yang pertama ni kamu ubah. Persamaan yang pertama kamu ubah. Okey, kamu tengok. Jadikan P sebagai you punya rumus. Jadi P. Nampak ni P, saya kekalkan P tapi saya dudukkan ni. Ni P ni. Kekalkan dia. Yang lain awak campak. Jadi kalau awak campak, maka P tu duduk dan diam. Saya kekalkan P dekat sini. So, tengok negatif 5. Ini negatif 1. Sini 2. Bermakna negatif 1 tambah 2, 1. 1 bawa kanan negatif 1. So, negatif 6 tolak Q. Itu awak punya P. Jadi, awak masukkanlah P tu dekat sini. So, awak dapat 4. Sini awak dapat 4 sama dengan P. P kita negatif 6 tolak Q tolak 1. Dan sini Q tambah 2. Selesaikan, dapatlah nilai Q. Dah dapat Q, masukkanlah dekat sini untuk mencari nilai P. Faham Boleh Okey, Cikgu. Cikgu. Ya, saya silap ke? Kalau kita guna cara yang mudah lagi, tak boleh kalau kita tekan calculator je. Boleh. Tapi awak tengoklah markahnya 4. Kalkulator macam mana nak dapat jawapan sebab ini dalam kertas 1. Kalau dapat markah sebab kertas 1 dia walaupun kalau dulu kertas 1 dia tengok jawapan saja. Dia tak kisah jalan kerja. Kalau jawapan betul dah full mark. Tapi sekarang pemarkahan untuk kertas 1 dia macam kertas 2 di mana dia akan tengok dari mana jawapan itu kamu dapat. Macam tu. Jadi kalau macam tu nanti bahayalah. Tak bolehlah kamu, saya takut kamu tak akan ada markah jalan kerja lah sebab sekarang kita ni untuk KSSM, kita tak tahu lagi marking scheme paper 1 tu macam mana. Kalau ikutkan paper 1, dia marking dari bawah. Dari bawah maksudnya dia nampak je jawapan kau betul. Kan kalau kita tekan calculator dekat sini, kan kita dapat 2 jawapan kan. Satu awak masukkan dekat sini, satu awak masukkan dekat sini, betul? Betul. Okey. Jadi nanti awak dapatlah P dengan Q. Kan? Tapi maksudnya awak tekan kalkulator untuk mendapatkan dia punya punca. Jadi saya takut dia tak dapat markah untuk jalan kerja. Tapi kalau dah lupa nak cari nak buat benda ni, awak guna cara tu pun mungkin dapatlah 1 ke sebabnya kalau awak tengok kat situ markah dia 4. Kan? Markah dia banyak. So macam tak valid lah jalan kerja yang sangat mudah ni. Kalau awak tengok ni P tambah 1 awak masukkan awak tekan kalkulator ni, you dapat 2 punca. Satu awak masukkan dekat P, satu masukkan Q. Jadi nanti dia akan terbalik. Kalau awak nampak kat sini kan maksudnya dia akan ada 2 set jawapan kat sini. Okay. Cikgu, bukan jalan kira dia 4 juga ke?
Macam mana? Kalau tekan kalkulator kita dapat -1 dengan -4. So P tolak 1 sama dengan -1. Lepas tu lagi satu P tolak 1 sama dengan -4. Q pun sama. Yelah, maksudnya sekarang awak ambil P tolak 1, ini untuk P. P tolak 1, kan jawapan awak ada 2. Maksudnya mula-mula yang ini samakan dengan awak punya 2 jawapan tadi. Kemudian maksudnya nanti yang satu lagi, jadi P-nya akan ada 2 jawapan. Q akan ada 2 jawapan. Okay, contoh kat sini awak tekan kalkulator, dah apa P-nya? X-nya dah berapa? -1, -1 dengan -4. Okey, awak buat. P tolak 1 sama dengan -1. P tolak 1 sama dengan -4. Faham? Memanglah buat yang tu tapi Ah, tak dapat markah 2 markah macam tu. sebab je kat sini markah dia 4 lah. Awak tengok markahnya 4. Macam banyak je. Saya faham. Awak buat, awak tekan kalkulator. P tolak 1 sama dengan -1. So, awak dapat jawapannya P sama dengan, kat sini kosong. Satu lagi, P tolak 1 sama dengan -4. P awak dapat jawapan -5. -4 Astaghfirullahaladzim, -3. Kan awak dapat tu. Lepas tu satu lagi, awak akan buat P tolak 1 sama Q. Q tambah 2, Q tambah 2 sama dengan -1. Q tambah 2 sama dengan -4. Selesaikan. Tu yang awak buat kan. Itu satu cara. Tapi sekarang ni saya menunjukkan, kalau macam ni maksudnya awak tekan kalkulator dulu tau. Kan awak tekan kalkulator. Awak tekan kalkulator, awak dapat jawapan, you substitute kan. Tapi macam saya kata, kalau macam ni dia nampak menunjukkan adanya sum and your product. Kat sini memang betul. Tapi sebab jalan kerja awak tu nak 4 markah, dia banyak. 4 markah ni markah yang banyak. 4 markah ni memang markah yang banyak. Jadi kalau mungkin dia akan bagi kalau jalan kerja ni, tapi saya tak tahu macam mana pemarkahan dia. Sebab seolah-olah 2 step dah dapat jawapan. Sebab dia akan ambil kat sini, dia akan ambil P betul, Q betul. Biasanya markah dia buat macam ni. P betul, Q betul. Ni dua ni dia takkan dapat 1, 2, 3, 4. Tak. Dia akan buat P, contohnya P dengan pasangan Q, P dengan pasangan Q. So 2 markah kat situ. 2 markah, 2 lagi markah, takkan jalan kerja setakat yang ini je. Tapi kita tak tahu. Sebab ini paper 1 dan saya pun tak tahu. Manalah tahu memang boleh dapat. Kalau dulu, yes. Kalau dulu memang awak boleh guna cara ni je. Full mark you dapat. Cuma sekarang saya tak berani. Sebab tu saya tunjuk juga cara ini. Sebab ini memang menunjukkan kamu tahu apakah sum of fruit and product of fruit. Nampak dia punya jalan panjang sedikit. Faham? Tapi kalau dah tak boleh, tiba-tiba ni lupa, awak ingat yang ini je dan ini yang paling mudah, awak buat je lah. Doa-doa dapatlah markah. Kan? Mestilah dapat. Cuma 4 ni macam tak logik. 4 ni macam tak logik markah kat sini. Tapi saya tak kata tak boleh. Sebab macam saya kata, makin skim sekarang untuk paper 1, tak tahu lagi. Baru nak dia tanda kertas kamu ni. Faham? Boleh? So, dua-dua ni boleh. Yang tepi ni boleh. Yang saya punya ni pun boleh. Walaupun saya punya ni memang nampak panjang. Memang panjang lah. Untuk 4 markah. Boleh? Alright. Okay, next. Nombor 5. Orang lain okay? Mirul ada? Okay. Mirul ada tak Mirul? Mirul? Ada? Mirul 5D. Amirul 5D ada? Tak ada. Amirul 5C ada? Ada. Ada. Tiba-tiba aku sebut C, dia pula nyaut. Tadi aku tanya D, tak nyaut. Fakira ada Fakira? Fakira? Fakira ni hari tu tak sihat. Iliana tak sihat Iliana dah okey Iliana? Iliana tak ada ke hari ni? Iliana? Tak ada. Ada berapa ramai sepatutnya ada 45 je, separuh. Ikmal, Mirul. Mirul? Mirul. 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 Ya.
Aku sepak juga budak ni sekarang. Mirul, kau tak ajak ke kawan-kawan? Korang tak takut ke? Kita tak tahu lagi buka sekolah bila. Korang tahu bulan 10 kalau korang naik, terus trial tak? Bulan 10 trial, kau nak jawab soalan apa kalau tak pernah jawab soalan ni? Okey, cuba tengok soalan nombor 5 ni. Cuba baca dulu. Dan nanti keluarkan info dan bagi tahu saya. Kena buat macam tu. Nanti kalau tak kau tengok je cikgu ajar. Faham? Faham. Faham? Faham. Macam mana? Yeah. Macam mana? Yeah. Entahlah aku tak tahu. Yes. Nyampah aku. Dah cepat buat. Ni dia cert kan? Kalau cert kuasa 2, hilanglah cert ni, tinggal X tambah 1. Cert tu akan hilang, tinggal X tambah 1. Bukan kena kembang-kembangkan? Ini dia akan kembang kalau macam ni. Yang atas D tu kan kembang. Ini dia pisah, dia duduk sendiri, ini sendiri. Ini nampak ni? Ini pisah. Tapi itu semua kembangkan juga. Sebab ini dikembangkan jadi ini. Faham tak? 1 kuasa 2 1. Then ini darab 2. Dapatlah 2 ini. Cert ni kuasa 2 tinggal yang dalam. Cert tak ada. Kan dia 1 kuasa 2. 1. Yang sebelah memanglah. Faham? Dia maksudnya kalau ada operasi tambah. Belah sikit boleh. Tambah set baru. Kembang tu. Tak. Yelah. Ini berkembang. Ini pun nak buat kembangkan. Tapi ini bila kuasa 2 tinggal yang dalam. Sebab ini satu benda. Yelah, maksudnya tak payah kembangkan. Tak payah sebab dia satu je. Yelah, macam kat cakap tadi. Kalau apa-apa tambah set baru kembangkan. Tak kisah, dia bukan set tambah set pun akan kembang. Set tambah set, kalau ini duduk kurungan 1. Sekarang ni, ini kurungannya, ini jadi 1 ke? Ini kan, ini tak kan? Ini jadi 1 Apa yang 1? Sekejap. Okey, dah dapat idea belum? Belum. Ini A, ini B. So, A ni kuasa 2 akan dapat benda ni je. B ni kuasa 2 dapat benda ni. Lepas tu ini darab 2 dapat ni. Jadi sekarang ni kakak kembangkan seolah-olah ini. Oh, semua tu satu. Ini satu, nampak tak ni? Jadi ini cert ni, ini A, ini B. Okey, dah. Dapat? Ada idea? Air kosong? Ada idea? Tak ada. No. Adam? Dam? Saya dapat tadi macam salah jawab. Okey, cuba cerita. Jalan kira. Cerita dulu. Dia kata jumlah luas permukaan hadapan keempat-empat kayu tu 20. Yang kiri tu. Jadi saya buat formula luas sama dengan 20 lah. Maksudnya saya buat 13
darab 2. Lepas tu darab X untuk Sini lebar. X, sini X. Okay. Yes. So maksudnya Lepas tu 13X darab 2. Okay, lepas tu? Tambah. Lepas tu tambah dengan yang bawah tu saya bagi 2. Betul ke 13 bagi 2? Tak. 6.5X. Yang bawah tak. tu, yang bawah tu 8 tolak X tolak X yang kecil ni. Tolak yang kecil X ni. Tu saya nak cakap. Yelah egonya bah. Okay, ni 8 tolak X. Okay, jadi luas yang bawah adalah 8 tolak X darab X. Darab 2. Faham? Faham tak, Naufal? Faham. Faham, Naufal punya suara ada 2 suara. Satu suara ibarat dahlia cinta. Satu lagi, Naufal punya suara dia combine. Naufal? Okay. Jadi dekat sini. Okay. Lepas tu lagi seterusnya apa dia kata? Hitung lebar. Maksudnya dia nilai X. Boleh? Ya, angkat tangan kenapa? Boleh atau nak tanya? Nak terang balik. Ni. Atas ni, papan atas mewakili yang atas ni 13. Panjang ni 13. Lebarnya kita letak X sebab kita tak tahu lebar dia ni. Frame ni lebar dia tak tahu. Ni yang dia tanya ni. Lebar kepingan kayu ni. Okay, yang kita tahu dia 13 sebab dia kata jumlah ni, tepi ni iaitu ada 4 keping ni jumlahnya adalah 20 cm. Dia punya jumlah luas. Jadi kita tengok, kita ada 2 keping kayu di mana panjang dia 13, lebar dia X. Bila luas 13 darab X, awak dapat 13X. Ada 2 keping kayu, jadi 2 darab 13X. Kepingan kayu yang kecil ni apa dia? Dia adalah panjang dari atas sampai bawah ni dia adalah 8. Tapi sebab potongan kayu ni, yang ini dia dah potong jadi sekeping, ini adalah 2 keping. Bermakna tinggal pendek ni. Jadi yang pendek ni apa? Sebab dia kata panjang dia atas, lebar dia atas, dari atas ke bawah ni 8 cm. Kita tahu yang ini adalah X, ini pun adalah X. Jadi kita buat 8 tolak X, iaitu panjang yang pendek. Panjang yang pendek. Panjang yang saya warnakan biru ni. Cikgu. Ya. Kenapa tak tolak 8 tolak 2X? Tolak 8 tolak 2X maksudnya? Bukan. 8 tolak 2X. Kenapa 8 tolak X? Ya Allah. 8 tolak 2X, betul. 8 tolak 2X darab X. Darab 2 sebab 2 keping papan. Boleh? Okey tak? Alright. Okay, orang lain okey? Okey, good. Kalau tak okey, angkat tangan. Kalau okey, saya teruskan. Saya tak habiskan tau. Nanti awak buat sendiri. Awak ingat saya akan share modul ini dalam grup yang sekolah. Maksudnya semua orang dapat. Sebab kalau tidak, kamu kena ambil modul di sekolah. Saya kena print, ambil kat sekolah. Dan bila nak kena print, ambil kat sekolah, nanti ada yang dapat, ada yang tak dapat. Jadi kebanyakan cikgu pun dia kata, saya tak tahulah panitia lain, tapi dia orang kata ada yang dah share soft copy kepada pelajar. Jadi saya akan ambil modul ni, saya akan share kat korang. Jadi sepatutnya saya dah share 2 modul fungsi dengan tajuk ini. So maksudnya saya memang akan share dalam tu. Jadi kamu tak payah pun nak print, banyak muka surat ni. Kamu tengok je lah kat phone, kamu jawab lah. Tapi saya nak kamu jawab tu, buat betul-betul. Cari buku atau kertas ke, himpunkan. Awak buat, awak akan okey. Kalau tak, awak memang tak akan okey untuk AMAT. Dengar saya cakap, awak mesti jawab soalan-soalan ni. Sekurang-kurangnya set modul yang saya akan bagi. Sebab modul ni memang soalan-soalan yang memang dibina oleh cikgu-cikgu. Dan dibina untuk pelajar KSSM, iaitu kamu. Okey? Jadi, kamu kena guna modul yang diberi. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, di sini. Nampak tak? Inilah bentuk-bentuk soalan kamu. Cerita panjang-panjang ni. Okey. Seterusnya, baca dulu dan keluarkan idea. Tak okey baru saya bimbing. Okey, tengok.
Okey. Okey. Okey, dah ada yang bersedia untuk memberi sedikit penerangan? Dah. Tak ada orang. Siapa nak terang? Okey, siapa nak terang? Okey, hari ni saya nak... Okey, yang... Afi Hakimi ada? Tiba-tiba teringat dia. Afi Hakimi ada? Ada tak Afi Hakimi? Tak ada. Okey. Amjad. Amjad? Amjad ada? Amjad ada? Tak ada juga. Siapa saya nak suruh? Yasmin. Yasmin Umaira. Yasmin Umaira. Tak ada juga. Nabila Zaidi. Nabila Zaidi ada? Nabila? Tak ada juga. Apa nasib nama panggil semua tak ada ni? Adam. Adam? Adam Faris. Adam kau. Adam, yang budak kelas Adam perempuan pengawas yang kurus-kurus yang tinggi-tinggi tu, siapa nama dia? Alia Wazira. Alia. Yang kakak, saya kata kakak dia pun saya ajar dulu. Alia ada? Dia ke? Tak tahulah, dia duduk tepi pintu. Tepi pintu. Tepi pintu? Masa 4C dulu. 4A aku tak ingat dia duduk mana. 5C tak ingat. Nama kakak dia apa cikgu? Kakak dia pasti tak ingat nama. Saya kan ingat nama orang. Tapi tinggi lah. Tinggi-tinggi. Saya rasa budak perempuan paling tinggi dia. Kalau ada second tinggi. Ada seorang lagi yang kurus-kurus tu kan. Dia ada dua pun senyap-senyap tu kan. Tapi ni dia yang mungkin badan dia besar sikit. Bukan gemuk. Mungkin badan dia besar sikit daripada yang seorang tu. Alia kot. Logiknya macam Alia lah nama dia. Alia ada tak? Ada cikgu. Engkau kakak engkau ajar dulu kan? Okey. Aku ingat kakak engkau. Siapa nama kakak engkau? Aku terbayang muka dia kalau ketawa. Macam tu. Dulu 5 dia sayang dengan Abang Amjad. Kan? Ada kan? Aku rasa dia sebaya dengan Abang Amjad. Okey, Alia. Cerita sikit. Apa dia Alia? Saya tak dapat dah cikgu. Tak dapat. Okey, Adam. Cuba Adam. Adam Faris. Tak kisah. Adam 5C. Dah suara kau yang ada. Cepat. Saya pun tak dapat cikgu. Tak dapat. Okey, kalau Adam tak dapat juga. Okey, siapa lagi siapa lagi? Adam 5A. Adam 5A. Tak ada. Senyap.
Faiz? Faiz? Ya, Faiz? tak dapat. Bagus. Yes. Okey. Semasa sesi latihan bagi menghadapi Sukan Olimpik, Kenny berbasikal sejauh 60 km dari Kota Kinabalu ke Kota Belud dengan kelajuan seragam. Jika dia menambah kelajuannya sebanyak 10 km, dia akan sampai ke Kota Belud setengah jam lebih awal. Okey. Jarak dia dari KK pergi ke KB, jaraknya adalah 60 km. Kalau dia tambah dia punya kelajuan 10 km per hour per jam, dia cepat lagi, berapa dia kata, setengah jam. Bentuk persamaan kuadratik dalam sebutan X yang menunjukkan pergerakan. Okey, pergerakan dia. Jadi kalau kita tengok dekat sini, kita akan gunakan formula halaju. Apa formula halaju? Halaju ialah Sesaran bagi masa. jarak bagi masa. Okey, samalah tu, kan? Okey, jadi halaju dekat sini dia kata jaraknya 60. Okey, dia kata kalau dia tambah 10 km. Jika dia menambah kelajuan sebanyak 10 km per jam, dia akan sampai ke Kota Belud setengah jam lebih awal. Tapi berapa? Macam mana? Kenny berbasikal sejauh 60 km daripada Kota Kinabalu ke Kota Belud dengan kelajuan seragam. Kelajuan seragam jika dia menambah kelajuan 10 km. 60, okey sekejap. So ini jaraknya 60 km. Macam mana nak buat? Halaju dia 10 kan? Tapi ni per tak tahu. Macam mana? Saya pun tak tahu. Sekejap Mana Sukan Olimpik? Yang ni berbasikal. Siapa ada idea? Tolong tengok. 60 km dari Kota Kinabalu ke Kota Belud. Dengan kelajuan seragam. Kelajuan seragam, dia V equals to 0 Tak. Kejutan. Pecutan. Pecutan dia equals to 0. Kalau pecutan dia 0, so nak buat pecutan, awak ambil halaju jarak lawan masa. Halaju, tapi dia tak ada persamaan lagi. Saya teringat nak buat kinematik punya. Macam mana? Jika dia menambah kelajuan, ada tak? Kalau tak ada, ada tak? Kalau tak, nanti saya buat balik, saya tengok balik. Okey, nanti kita tinggalkan dulu yang ini. Nombor 8. Okey. Yang ini nombor... Okey, soalan yang ini saya tinggal dulu. Soalan-soalan yang soalan kebat ni. 8, 9. Saya nak ambil yang asas-asas dia dulu. Hari ni saya ambil yang asas dulu. Okey. So, awak tengok seterusnya nombor 10 dekat sini. Okey, yang soalan-soalan tadi kita himpunkan pada minggu yang seterusnya. Selesaikan, tuliskan jawapan. Tak ada masalah lah. Ini boleh. Jadi sebenarnya dalam kes ini awak boleh tekan kalkulator. Tapi jalan kerja kena tunjukkan. Dan awak kena ingat, bila jawapannya dalam bentuk ini, kamu tak boleh factorize. Sebab jawapannya dalam perpuluhan macam ni. So, kita guna apa? Guna cara apa nak cari jawapan dia? Formula. Ya, kita guna formula. Formula apa? Iaitu negatif B plus minus square root B squared minus 4AC over 2A. Jadi ingat, yang ini first step you write to general form. Tuliskan dalam bentuk kuadratik terlebih dahulu. Faham? Dah dapat bentuk kuadratik, tuliskan apakah A, apakah B dan apakah dia punya C. Boleh? Dan masuk dalam formula. Boleh? Okey Boleh. Okey, nombor 10, nombor 11 semua sama lagi. So awak ingat soalan-soalan yang ini 8, 9, 12 ni nanti kita bincangkan untuk kelas seterusnya. Hari ni saya nak buat yang asas-asas saja dulu. Okey. So ini awak tengok, ni dia dah bagi tahu dengan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Ingat, kaedah penyempurnaan kuasa 2, first step you write to general form. So dapat 2x kuasa 2 tolak 6x sama dengan x kuasa 2 tambah 3x tolak 4.
2x kuasa 2 tolak 6x tolak x kuasa 2 tolak 3x tambah 4 sama dengan 0. So, you akan dapat di sini x kuasa 2 tolak 9x tambah 4. Tuliskan A1, B negatif 9 dan C-nya 4. Formula pun tulis macam ni, penyempurnaan kuasa 2 pun macam ni. Apa formula penyempurnaan kuasa 2? Orang lain, suara-suara lain, tolong bersuara. Apa formula? Cikgu, kami rindu rap cikgu. Lupalah tau. Hai. Ingat dah. Okey, ingat. Okey. Cepat, apa dia? Mirul. Apa dia Mirul? Formula penyempurnaan kuasa 2 apa? Mirul. Naim. Naim, apa formula penyempurnaan kuasa 2, ingat tak? Sunyi sepi. Ax plus b over 2a squared minus b squared over 4a plus c. Okay, itu formula. Dan you masukkan saja. Dan awak ingat sebab dia ni, dia kata menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Untuk mencari jawapan, you akan buat. Kemudian yang ini nanti awak bawa ke sebelah kanan. Jadi awak dah buat, masukkan. Jadi formula kat sini 1, x tambah b. Tambah b kita negatif 9 over 2a squared. Okay? Dapat yang itu. Minus b. B kamu adalah negatif 9 squared over 4a plus c. Yes. So, ni selesai ni you dapat x tolak 9 per 2 kuasa 2. Ini tekan kalkulator, bawa ke sebelah kanan. Itu yang dikatakan penyempurnaan kuasa 2. Okay, you dapat jawapan. Kat sini you dapat 81 negatif 81 per 4 tambah 16. Okay, 16 berapa? 65 65 kan? So, dapat 65 per 4. Betul tak? Betul. Okay, 65 per 4. Bukan negatif Negatif saya dah bawa ke sana. Ni, sama dengan? Oh, okay. Okay. Dan saya nak ni, jadi awak akan dapat di sini x minus 9 over 2 equals to square root 65 per 4. So, plus minus. So, x equals to set 65 per 4 tambah 9. And one more, x equals to negative set 65 per 4 plus 9. So, dapat 2 jawapan. Sebab dia kata by using completing the square method. So, awak mesti gunakan formula ini. Okay? Boleh saya tinggalkan. So awak kena ingat. Nanti kok lupa kan. Jadi awak tengok balik nanti. Ini formula yang perlu kamu tahu. Ya. Yeah. Yang 9 per 2 tu, 2 dia tu pergi mana? Mana? Yang negatif 9 per 2 tu. X tolak 9 per 2 sama dengan kita kuasa 65 per 4. Tu tadi saya makan saja je. Kenyang. Makan negatif 9 per 2. Saja je nak makan. Nak tengok kau sedar tak? Mana yang itu ke? Kau ni silap. Aku dah buat betul lah. Aku sempat juga budak ni orang. Yes, nyampah aku. Okay, selesai Okay, korang ni. Pak Is dia bengong sikit tu. Okay, dia membuatkan saya pun tersilap baca. Ni tak ada. Betul dah aku buat. Kat sana hilang sikit je tadi. Okay, next. Yang ini. Sama juga penyempurnaan kuasa 2. Buat sendiri. Jawapan ada diberi kat situ. Okay. Then kat sini apa kita tengok? Iaitu. Okay. Persamaan kuadratik. Tak payah. Ni sama lagi membentuk persamaan kuadratik. So, ini senang saja. Boleh? Ini yes. Buat yes. Yes. Buat yes. Buat. Cikgu. Ya. Anak saya nama Adam nak pergi tandas. Ya. Bagilah. Terima kasih. Sama. Buat cepat sebelum Opan nak pergi toilet tu. Cuba buat. Woi, cepat. 9 suku dah. Kalau Bapa lalu je, Bapa tak nampak apa kan? Bapa gol je kan? Tapi kalau Bapa pusing, ada kamera. Ni kan nak tengok Bapa macam mana Bapa buat macam ni. Ni kamera.
Ni untuk nak kita apa? Ni satu lagi spike. So mungkin bila aku mungkin nak try ni. Letak bagian freeze ada. Mana? Kalau nak ambil pun malam ni. Betul. Okey tak? Tak. Tak. Okey. Yang ini dia kata diberi bahawa persamaan kuadratik yang ini mempunyai punca alfa dan beta. Ingat, bila dia bagi punca je, so you punya A mesti jadi 1. Bermakna kat sini X kuasa 2 tambah 8 per 3X tambah 7 per 3 sama dengan 0. Punca-punca iaitu kat sini you punya sum of root. So apa sum of rootnya? Hasil tambah punca ni. Apa hasil tambah punca kat sini? Negatif 8 Ya, per 3X. negatif 8 per 3. Okey, sama dengan alfa tambah beta. Then, you punya product of roots ataupun hasil darab punca kamu adalah 7 per 3. Ambil saja, iaitu alfa beta. Stop. Dia kata bentuk persamaan baru. Nak membentuk persamaan, you mesti ada sum of root. Sum of root iaitu tambah. Tambah apa? 3 alfa tambah 3 beta. You kena factorize 3 alfa tambah beta. Sama dengan 3. Apa dia alfa tambah beta? Iaitu negatif 8 per 3 prap. You dapat negatif 8. Then you punya produk adalah 3 alfa darab 3 beta. You dapat 9 alfa beta. 9 alfa beta 7 per 3. 3 dapat 21. Jadi untuk membentuk persamaan kuadratik adalah x squared minus sum. Negatif 8x plus product is 21 equals to 0. X kuasa 2 tambah 8x tambah 21 sama dengan 0. Okey? Settle? Settle. Okey, faham kan? So nombor 18 tu tinggal dah. Yang ini sama je. Ini sama. Tadi alfa beta, sekarang mn. Tadi 3 alfa 3 beta, sekarang m tambah 1, n tolak 1. Buat sendiri. Sebabnya sama je dengan yang tadi. Okey, yang ini. Yang ini pun sama. Ini untuk ini. Sekarang dia kata bentukkan persamaan kuadratik puncanya ini. Sama juga. So ingat yang ini. Okey, ini yang saya kata tadi. A-nya mesti jadikan 1 macam tadi. So you dapat. Ingat. Bila masa kita nak jadikan A tu 1. So iaitu apabila kita nak bentukkan persamaan kuadratik. Apabila punca diberi. Tak kisahlah apa-apa punca. Okay, dibagi unknown ke, nombor ke, so your A must be equals to 1. Tempat lain tak kisah apa-apa A saja kita boleh ambil. Macam penyempurnaan kuasa 2, A apa-apa pun je boleh ambil je, masuk dalam formula. Tapi kalau yang ini, you mesti tukarkan A dia jadi 1. Why? Sebab formula dia x squared minus sum of root x plus product equals to 0. Iaitu your A is 1. That's why nak membentukkan persamaan kuadratik, you tukarkan begitu. Boleh?
Okey, so sekarang kita buat soalan nombor 21. Cuba buat 21. Jom. Jom. Cepat. Dah baik, nanti kita stop. Masuk buat mana? Kita buat kena save. Jangan masuk. Capek apa? Biasa banget. Cikgu setiap hari delivery ke cikgu? Alhamdulillah. Memang kali minggu ni alhamdulillah lah tu saya katakan. Tu kita kena percaya dengan fikir positif dan kita niat yang positif, yang baik-baik. Memang bila saya tu, yalah kita kan dalam grup kan ada orang jual-jual kan. Diorang nak tanya saya, macam mana saya boleh jual banyak? Dia kata kan. Memang saya alhamdulillah. Cuma minggu depan ni saya tak baru ada dalam berapa biji. Macam tu je lah, tak banyak. Tapi walaupun saya baru masuk dalam grup orang yang jual-jual tu, saya memang paling banyak. Tapi saya kata, yalah dia orang tanya apa saya buat. Saya cakap lah, saya share dekat kawan-kawan, murid, parents. Macam hari tu saya lepas solat subuh duduk baru nak mengaji. Tiba-tiba pegang phone, ada mak budak. Cikgu, boleh tak hari ni nak Nutella start 3? Sedangkan hari tu sebenarnya saya tak ada order apa-apa lagi. Dia order 3, lepas tu ada orang bagi murid pula. Macam tu lah. Jadi alhamdulillah lah. Berkat sokongan korang, sebab kita sama-sama nak tolong orang. Dan bila macam tu pun kan, ada parents, ada anak murid kan. Siapa yang buat dia tahulah. Jadi ada anak murid, ada kawan-kawan saya sendiri. Lalas dia pun bagi duit kat saya yang ada. Okey, dia bagi duit, dia kata kau belilah kek ni, bagi kat siapa-siapa murid engkau yang layak dibagi. Ya, lepas tu ada dia kata tak kisah bagi duit, dia kata ikutlah saya nak buat apa. Macam tu. Tapi insya-Allah saya berdoa tak ada syaitan yang ganggu saya. Bukannya juta-juta kan, aku nak sonlap kalau juta-juta tu berbalik juga kan. Kan, tapi doa ialah kadang-kadang kan kita takut kan, benda-benda yang kita nak buat dengan baik tu syaitan ganggu. Jadi saya doa jangan ada rasa yang tak best lah macam tu. Setakat ni saya rasa saya bersyukur, dan suami saya pun okey, tolong hantar. Anak saya pun macam happy lah sebab saya bagi tahu dia orang niat yang baik kan. Tapi saya mula-mula saya takut tau Adam. Saya bila orang tanya kan, saya cakap suami saya, adakah benda tu macam dikategorikan riak, kita nak bagi tahu. Tapi sebenarnya saya nak bagi tahu kat orang. Siapa yang beli dengan saya tu, dia tu sebenarnya dah beramal jariah. Sebab sebenarnya untuk pengetahuan korang, satu kek tu tak ada banyak pun. Saya dapat RM4 ke RM5. Tapi saya bagi tahu kat dia orang yang keuntungan tu saya tak bagi kurang kat dia orang. Maksudnya mungkin kalau kawan-kawan mungkin kita boleh kurang. Tapi saya cakap sebab saya ambil untuk saya masukkan tabung tu. Ada saya record, semua saya record. Alhamdulillah saya dapat okey jugalah, dapat banyak jugalah. Tu sebab berkat doa korang sokong kan. Jadi bila korang tengok kan, tadi ada yang tanya, cikgu ada tak ni? Saya kata beda promo tu. Tapi dia ni setiap minggu ada 2 ke 3 promosi macam tu. Tapi sebenarnya yang paling best kalau saya lah, brownies tu okey, tapi saya lagi paling suka Nutella cheese tart tu. Tu yang saya paling suka. Kan? Wow. Suami saya duk terkejut kenapa saya promote kan. Tak, sebenarnya suami saya tak dengar sebab Adam bertanya kan. Tapi yang tu memang sedap. Yang Nutella cheese tart. Apa dia? Dia tanya berapa ringgit. Oh, yang Nutella cheese tart tu harga dia kalau tak promosi RM50. Tapi memang sedap lah, memang berbaloi sebab harga barang yang dia buat tu lah. Bila awak rasa tu memang sangat sedap dengan kambing. Korang kena suruh mak ayah korang beli kambing dia. Kambing tu memang sedap kau.
Aku tak nak cakap. Korang kena try kambing tu. Saya kambing sebab saya memang suka makan lencop kan. Tapi itu dengan lembut dan sangat senang untuk digoreng. Dah aku promote benda ni dah. Cepat buat ni. Tak apa nanti. Dah. Dah siap dah? Cikgu. Ya. B saya dapat 12. B kau dapat 12. Okey, tak apa. Sekejap. Kita tengok. Skimanya 10 je. Okey. So, kamu tengok sini dia kata alfa tambah beta. Alfa tambah beta adalah hasil tambah punca. Dapatnya negatif 6 lah. Senang je kan? Betul? Betul. Okey. Sekarang ni yang kau tengok. Ini macam mana kau dapat? SPM 2020 keluar ni. Yang macam bot tu. Tekan. Macam mana nak dapat alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2? So dekat sini you punya sum of root iaitu alfa tambah beta kamu ialah negatif 6. Alfa beta kamu adalah 3. Macam mana nak cari alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2? Naik atas. Cepat. Alfa tambah beta kuasa Alfa 2 tambah beta kuasa 2. tolak 2 alfa beta. Ya, mesti buat tolak 2 alfa beta. Jadi dekat sini alfa tambah beta kita negatif 6. Kuasa 2 tolak 2 alfa beta kita adalah 3. Per alfa beta kita 3. So 36 tolak 6, 30 bagi 3 Dahlia cinta. Okey, cakap dengan Budi, cikgu doakan kereta tu akan jadi milik dia. Okey? Okey. Okey, ni sama juga. Okey, ini pun masih sama. So awak ambil ni alfa beta, lepas tu awak bentukkan persamaan menggunakan yang ini. Boleh? Ni semua ni yang saya tinggal ni kecuali soalan-soalan kebat tadi kita akan bincang. Yang saya tinggal tu maksudnya sepatutnya kamu boleh buat sebab benda yang saya dah terangkan. Boleh? Boleh? Boleh lah. Cuba Okay. Okey, sambil-sambil lah duduk relax-relax tu sambil buat-buat. Ni satu punca lagi pun senang lagi. Okey, 24 okey. Yang ini pun sama. Dia bagi H dengan K. Dia kata diberi bahawa bla 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 dengan H dan K adalah pemala. Puncanya apa? Mempunyai punca-punca beta dengan 2 beta. Bentukkan. So kat sini first step you tukarkan A jadi 1 jadi X kuasa 2 tolak 3 per HX tambah K per H. So sum kita apa? Produk kita apa? Boleh? Okay, saya dah bagi hand begitu. Cuba buat sendiri. Okay, 26 ni cuba. Yang ini pun awak boleh cuba. Ni boleh cuba. Sampai mana ya yang boleh cuba sendiri. Nanti saya share soalan ni ya. Ini saya terang sikit. Ini 3X kuasa 2 tolak 5X tolak 16. Okey, ini jadi 2X kuasa 2 tambah X. Jadi awak susun dia. Tolak 5X tolak 16 tolak 2X kuasa 2 tolak X kurang 0. Dan awak selesaikan. Ingat tak guna yang ini? Positif, negatif, positif. Dan awak susun kat sini, tengok dia 3X kuasa 2 tolak ni dapat X kuasa 2. Okey? Jadi, ini dengan ini dapat negatif 6X tolak 16. You tengok A dia positif. Dan awak ingat, memang sebelum awak tekan kalkulator, A mesti jadi 1. A mesti jadi positif. Dan awak jangan lupa mesti faktorkan yang ini. Ada orang baru masuk. Biar betul. Positif. So dia kurang dari kosong you ambil kawasan negatif. Faham? Faham. Muhammad Amirul. Biar betul. Apa yang sedap Naim? Korang chat apa benda ni? Tak ada apa-apa. Korang chat Chat. Ni memang ni Naim budak buat video. Naim hari ni dia dapat kek. Okey, 2, 3, 2 ni boleh cuba buat sendiri. Okey, so saya stop dekat sini. Okey, ingat yang ini sebab kita nak terus nanti membentuk persamaan kuadratik. Lakaran graf. Boleh? So yang lain tak buat sendiri. Jadi kita akan sambung next class untuk tajuk ini. Boleh? Awak kena buat. Saya akan buat ulang kaji. Maksudnya minggu ni awak kena settlekan sampai yang saya buat tu. Lepas tu nanti kita sambung lagi. Kalau awak ikut macam tu insyaAllah tak ada masalah. Yang kat sekolah punya kita teruskan tingkatan 5. Yang ini kita buat daripada tingkatan 4. Tapi awak kena buat lah.
Sebab kat ujung ni ada jawapan dah. Jadi awak tahu jawapannya. Jawapannya betul ke tidak? Yang ini tak ada jawapan ada yang tak ada jawapan tak apa, yang tak ada jawapan tak boleh semak daripada saya. Boleh? Boleh? Okey. Boleh. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, kita jumpa hari esok tak ada. Hari Ahad budak tuition saya lah. Okey, saya jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Bye. Terima kasih, Go. Terima kasih, Cikgu. Sama murid. Bye.